Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam sesi Matematik Tingkatan 3 KSSM untuk bab yang kelima, Nisbah Trigonometri bersama Cikgu Hanim. Baiklah pelajar, untuk hari ini kita akan lihat 5.1 sinus, kosinus dan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Dan dengan satu standard pembelajaran, 5.1.1 mengenal pasti sisi bertentangan dan sisi bersebelahan berdasarkan suatu sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Baiklah pelajar, untuk menentukan sisi pada segitiga bersudut tegak, ada 3 langkah yang cikgu sarankan kepada kamu. Yang pertama, tentukan hipotenus. Okey, bagaimana kita nak menentukan hipotenus? Kamu dah belajar sebelum ini tentang hipotenus. Hipotenus ada kaitan dengan sudut 90 darjah. Kemudian, langkah yang kedua, tentukan sisi bertentangan. Dan sisi ini berdasarkan kedudukan sudut tirus kita. Dan yang terakhir, barulah kita menentukan sisi bersebelahan. Baiklah pelajar, bagaimanakah kita ingin menentukan sisi-sisi bagi segitiga bersudut tegak? Di sini, sebuah segitiga bersudut tegak dengan sudut 90 darjah serta bucu P, Q dan juga R. Dan kita tahu sisi-sisi kita adalah hipotenus, sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Dan semasa di tingkatan 1, kamu semua telah belajar tentang hipotenus, iaitu sisi yang terpanjang yang bertentangan dengan sudut tegak. Okey, apakah itu sudut tegak? Betul, sudut 90 darjah. Jadi kalau kamu lihat di sini, ada petak kecil ini yang menandakan ianya adalah sudut 90 darjah. Jadi bagaimana kita ingin menentukan hipotenus? Sudut 90 darjah ini, kita lihat yang bertentangan dengan dia, maka sisi PR ini merupakan hipotenus. Jadi cikgu akan tulis pada hipotenus ini sebagai PR. Jadi seterusnya kita ingin tentukan pula sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Okey, sisi bertentangan dahulu, kita mesti kena tahu dahulu di manakah sudut tirus dia. Okey, jadi cikgu akan letak di sinilah. Cikgu akan tandakan dengan theta iaitu sudut tirus kita. Jadi sisi bertentangan ini adalah sisi yang bertentangan dengan sudut tirus kita. Jadi, cikgu lukiskan di sini. Yang bertentangan dengan dia adalah garis PQ. Maka kita punya sisi bertentangan kita adalah PQ dan bersebelahan adalah QR ataupun RQ. Jadi, kita terakhir sekali baru kita tentukan sisi bersebelahan. Seterusnya, kita akan lihat perbincangan latih diri 5.1a dalam buku teks muka surat 109. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita ada 1, 2, 3, 4 dan juga 5 segitiga bersudut tegak. Okey, kita akan tentukan hipotenus, sisi bertentangan dan juga sisi bersebelahan. Okey, kita lihat dulu segitiga yang pertama iaitu segitiga PQR. Okey. Jadi kita lihat di sini sudut dia adalah QPR. Di manakah sudut QPR ni? Okey, macam mana kita nak tentukan? Kita akan lihat sahaja huruf yang di tengah-tengah iaitu huruf P. Maksudnya sudut tirus kita berada di P. Macam tu. Okey, jadi bila kita dah tentukan kedudukan sudut tirus, kita memang akan mudah untuk menentukan hipotenus, sisi bertentangan dan juga sisi bersebelahan. Jadi pelajar paling mudah kamu lukis anak panah yang pertama daripada sudut 90 darjah kepada garis yang bertentangan iaitu PR. Okey. Kemudian untuk sisi bertentangan daripada sudut tirus kita ni tadi, iaitu DP ni tadi, kita akan buatkan garis bertentangan. Anak panah bertentangan dengan dia, maka sisi bertentangan dia adalah QR. Dan yang terakhir yang tinggal adalah PQ yang merupakan sisi bersebelahan. Okey, kita lihat pula yang kedua.
Kalau kita lihat di sini, sudut PRQ. Jadi, huruf apa yang dia berada di tengah-tengah? Huruf R. Jadi, huruf R ini yang kita bulatkan. Cikgu suka kamu bulatkan di situ. Alright, so sekarang ni kita bulatkan pula, letakkan pula sudut tirus kita pada R. Okey, jadi pada R, cikgu akan buat anak panah warna lain pula. Alright, so sama juga, hipotenus masih lagi sama iaitu PR. Yang membezakannya adalah sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Okey, sisi bertentangan kalau kita lihat sekarang ni, dia dah jadi PQ. Sisi bertentangannya, maka yang tinggal adalah sisi bersebelahan iaitu QR. Okey, mudah saja. Sisi bersebelahan ni maksudnya sisi yang tinggal, yang tak ada dah dipilih kan. Alright, kita lihat pula segitiga yang kedua iaitu segitiga KMN. Okey, sama juga macam tadi, kita akan tentukan dahulu huruf yang berada di tengah-tengah iaitu huruf N. Jadi pada N ni tadi kita buat sudut tirus kita. Jadi kita tentukan dahulu hipotenus kita. Jadi hipotenus yang penting kedudukan 90 darjah kita buat anak panah, maka hipotenus kita adalah KM. Okey, kemudian sisi bertentangan adalah yang bertentangan dengan sudut tirus kita iaitu KM. Maaf, tadi KN ya. KN tadi. Silap ya. Okey, tak apa. Hipotenus kita adalah KN dan yang bertentangan adalah KM. Dan yang tinggal satu lagi adalah MN, iaitu sisi bersebelahan. Okey, yang kedua, sudut tirus kita pada huruf K. Jadi pada huruf K di sinilah. Alright, cikgu akan buat di situ pula. Alright, kita punya hipotenus masih lagi sama, iaitu KN, tidak berubah. Yang akan berubah sekiranya kedudukan sudut bertentangan, sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Jadi sisi bertentangan kita adalah MN dan sisi bersebelahan kita adalah KM. Alright, seterusnya segitiga yang ketiga EFG. Jadi kalau kita lihat di sini, huruf E merupakan huruf yang berada di tengah-tengah. Jadi kita akan bulatkan dahulu huruf yang berada di tengah-tengah. Dan kita akan labelkan di sini sebagai sudut tirus kita. Jadi sama juga konsep macam tadi. Pada sudut 90 darjah kita akan lukis anak panah bertentangan dengan dia. Maka EG merupakan hipotenus. Untuk bersebelahan sudut tirus kita buat anak panah lagi. Iaitu garis FG. Dan yang tinggal adalah huruf EF, sisi EF. Ianya adalah sisi bersebelahan. Okey, untuk yang kedua iaitu sudut pada G. Okey, sudut pada G. Cikgu buat macam tu. Jadi, kita akan buat bertentangan dengan dia. Masih lagi sama untuk hipotenus iaitu EG. Bila bertentangan, kita akan dapat EF sebagai sisi bertentangan dan sisi bersebelahan kita adalah FG. Boleh dah kan? Jelas dah kan? Alright. Kita lihat segitiga yang keempat. Okey, segitiga ABE. Okey, segitiga ABE ni segitiga yang kecil ni sahaja. Right, sama sahaja konsep dia tadi. Kita lihat dahulu huruf yang berada di tengah-tengah pada sudut kita iaitu huruf A. Jadi kita akan buat sudut tirus kita di situ. Kemudian, kita akan lihat sudut 90 darjah. Kita akan tuliskan di situ sebagai hipotenus kita, iaitu garis AE. Dan yang bertentangan, adakah cikgu nak kena buat BD? Jangan buat BD ya, kita akan buat sebagai BE sahaja. Okey, BE. Dan sudut sisi bersebelahan yang tinggal adalah garis AB. Okey. Dan yang seterusnya iaitu AEB. Maksudnya pada E pula kita akan ada sudut
tirus kita. Jadi, hipotenus masih lagi sama iaitu AE. Sekarang ni pertentangan kita pula adalah AB dan sisi bersebelahan kita adalah BE. Dan segitiga yang terakhir iaitu CBD. Okey, kalau kita lihat sebenarnya bila di sebelahan 90 darjah, di situlah kedudukan 90 darjah kita. Jadi pertentangan dia adalah pada garis CD. Okey, kedua-duanya mesti sama sahaja. Yang membezakannya pada kedudukan sudut kita. Jadi kalau kita lihat, pertama sekali kita lihat pada C dahulu. Jadi bertentangan dengan dia adalah DB, bukan DE sahaja ya. DB ataupun BD, mana-mana pun boleh. Dan sisi bersebelahan kita adalah BC. Dan yang terakhir sekali, untuk D, kat D pula kita ada sudut tirus kita. Jadi pertentangan kita adalah BC dan bersebelahan kita adalah BD. Jadi cikgu harap dengan ada 5 segitiga bersudut tegak, kamu sudah faham bagaimana ingin menentukan sudut bagi sudut dan sisi hipotenus, sisi bertentangan dan sisi bersebelahan. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi seterusnya. Assalamualaikum. Bye.